Kemudian nifas. Apa pula hukumnya bagi wanita jika dia berbuka sehari atau 2 hari sebelum melahirkan disebabkan kerana keluarnya sebahagian darah? Nifas ni menyebabkan tak wajib berpuasa. Dan nifas ini menyebabkan haram berpuasa, sama hukum qiyas kepada haid nifas. Cuma ulama khilaf pada takrif nifas. Nifas ni macam sebahagian ulama mengatakan mesti darah itu akibat al-wiladah, mestilah selepas berlaku wiladah. Antaranya kalau mazhab Syafi'i mesti dia menyebut akibat al-wiladah. Wiladah selepas berlaku kelahiran barulah dinamakan sebagai darah nifas. Kalau darah yang keluar sebelum daripada keluarnya anak, itu tak dikira sebagai darah nifas. Itu dikira sebagai darah fasad. Darah fasad, darah yang rosak. Bukan darah nifas. Maka wajib dia berpuasa selagi tak melahirkan anak. Sebahagian ulama mengatakan darah nifas ni sehari 2 hari sebelum beranak pun, sebelum bersalin pun dikira sebagai nifas. Ini sebahagian ulama. Sebahagian ulama mengatakan antaranya fatwa bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin dan seumpamanya, mereka menyebut kalau sekiranya perempuan nampak darah 2 hari, sehari sebelum melahirkan anak, dengan syarat dia melihat, dia merasakan ada tekanan, contraction, maknanya memang nak melahirkan, bukan darah-darah biasa, darah yang keluar disebabkan contraction untuk melahirkan anak. Walaupun tak keluar lagi anak, 2 hari baru keluar anak, maka darah tersebut dikira sebagai darah nifas. Ini sebahagian ulama. Dan diharamkan berpuasa. Apakah hukumnya seorang perempuan yang hamil jika dia berbuka di bulan Ramadan kerana bimbang kepada janin? Dia tak bimbang pada diri dia, dia mampu tahan. Tapi doktor kata kalau kamu berpuasa mudarat janin kamu lemah, anak kamu lemah. Kamu kena berbuka, kena minum susu, kena makan vitamin dan seumpamanya. Dia bimbang pada anak dia, bukan pada diri dia. Orang yang hamil bimbang kepada anak dia, dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka dan dia wajib mengqadakkan balik, dan yang kedua dia mesti membayar fidyah. Sehari mestilah dibayar dengan 1 mud, 1 cupak, berdasarkan kepada satu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam ayat yang menyebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, katanya nusikhat hadhihi al-ayah wa baqiyat ar-rukhsah lisyaykh al-kabir wal 'ajuz wal hamil wal murdi' idza aftarata wa khashiyata ala auladihima at'amata an kulli yaumin miskina. Maksudnya diberi rukhsah kepada orang tua, orang yang ajuz, yang lemah, yang sakit, yang lemah, dan kepada wanita hamil dan juga wanita yang menyusukan anak. Jika wanita yang hamil dan menyusukan anak bimbang kepada anaknya, boleh dia berbuka puasa. Boleh dia berbuka, dan dia mesti wa at'amata makana kulli yaumin miskina. Dia kena ganti dengan 1 fidyah. Sehari dia berbuka, dia bayar dengan 1 fidyah. Dan hukum bagi orang yang menyusu ketika di bulan Ramadan kerana takut akan susuan, hukumnya sama macam orang yang hamil dan bimbang kepada anaknya. Masalah seterusnya, hukum melewatkan dan menyegerakan qada puasa. Telah disebutkan tadi. Hukum qada bagi orang yang sengaja berbuka. Orang sengaja berbuka puasa, tak ada uzur apa-apa pun, tiba-tiba nak berbuka puasa. Yang pertama sekali, dia ni telah melakukan satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar kerana mencuai dalam melaksanakan rukun Islam yang wajib. Yang pertama sekali, dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahawa masalah qada. Yang pertama, dia kena ingat ini maksiat pada Allah. Dia mesti bertaubat. Orang yang sengaja berbuka, dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masalah qada, khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kena qada sehari. Kalau tinggal sehari dengan sengaja, kena qada sehari. Setengah ulama, setengah salaf mengatakan kena qada 12 hari. Sehari tinggal, qada 12 hari. Ada setengah ulama kata tinggal sehari, qada 30 hari. Letih kita. Tinggal sehari, qada 30 hari. Dan yang lebih dahsyat, pendapat An-Nakhai, tinggal sehari, qada 3000 hari. Ada pendapat tuan sekalian, ni bukan main-main ni. Pendapat ulama Imam An-Nakhai, tinggal sehari qada 3000 hari. Tinggal 3 hari kena qada dekat 1 juta. Banyak. Tuan-tuan sekalian, berdasarkan tapi tak berdasarkan kepada nas. Yang nasnya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang meninggalkan puasa fa'iddatun min ayyamin ukhar.
dia mesti ikut kadar dia berbuka. Buka sehari, qada sehari lah. Buka seminggu, qada seminggu. Sama ada dia ni dengan uzur ataupun tak dengan uzur. Barangkali ulama-ulama yang mengatakan pendapat yang 3,000 hari itu, dia berdasarkan kepada satu asar daripada sahabat dan setengah merafukkan kepada Nabi SAW. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala marad lam yaqdihi siyamud dahr. Yang bermaksud barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa ada uzur dan tanpa ada sakit, dia tak dapat mengqadakkan puasa sehari tersebut. Walaupun dia puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup dia berpuasa, tak boleh orang sekalian nak qada satu hari yang dia qada, yang dia berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Dan setengah ulama mengatakan tak wajib qada. Dia kena bertaubat dan tak wajib qada. Dia kena memperbanyakkan ibadat sunat, puasa sunat dan seumpamanya. Sebab lam yaqdihi siyamud dahr. Sebab apa? Sebab dia nak qada pun memang tak dapat qada. Lam yaqdihi siyamud dahr. Puasa sepanjang umur pun tak dapat nak qada satu hari. Jadi setengah ulama mengatakan tak wajib dia qada. Walaupun pendapat yang sahih, wajib dia qada berdasarkan kepada qiyas aula. Orang yang meninggalkan berbuka puasa disebabkan uzur, dia berbuka sebab ada uzur, sebab dia musafir, sebab dia sakit. Orang yang sakit ini pun kena qada puasa, sementara lagi yang tak sakit, yang sengaja, lebih aula untuk diqada berdasarkan kepada qiyas aula.